Okey, hari ini kita akan sambung topik yang ke-8, probability. Jangan salah sebut. Probability. Ni sebenarnya di sekolah dah belajar. Basic dia dah belajar. So untuk permulaan ni kita akan ulang balik lah basic dia. Untuk 8.0 ni hanya satu je satu topik dia. 8.1 je. Okey. Okey, untuk tajuk ni kita akan tengok dulu beberapa istilah. Ini kamu boleh rujuk kepada nota lah, nota. Okey, yang istilah yang pertama ni random experiment. Random experiment ni adalah maksudnya kita akan buat eksperimen, sebarang eksperimen lah, tapi kita ambil secara random. Okey, maksudnya tak adalah kalau katakan saya nak buat kajian untuk kelas ni ada berapa orang? 90 orang. Katakan bila saya buat eksperimen, katakan sebabkan saya suka sangat perempuan, saya pilih perempuan je, simple. Contoh. Ataupun saya allergic dengan perempuan, saya pilih lelaki je. Kan? Dia tak ada macam tu. Maksudnya bila random ni, maksudnya kita ambil sampel, dia tak ada terikat dengan apa-apa. Dia bebas. Okey? Itu dipanggil random experiment. Kemudian random experiment ni bila kita ambil random, tujuan dia bila kita buat eksperimen ni, dia at least mesti ada two possible outcome. Nanti kita akan tengok apa maksud outcome. Two possible outcome ni maksud dia paling kurang, katakan saya nak buat kajian, berapa orang yang datang ke dewan ni tepat pada masanya, berapa orang. Katakan saya ambil daripada 90, saya ambil sampel 20 orang. Jadi kajian saya ada dua kemungkinan lah, paling kurang. Datang tepat pada masanya ataupun lewat, contoh. Okay? Itu maksud dia ada dua kemungkinan je outcome dia. Okay, maksudnya bila kita buat random experiment, at least mesti ada two possible outcome. Okay? Contoh kalau kita lambung dadu, kan? Kalau dadu, biasa kita akan lambung dadu coin banyak ada dua kemungkinan lah. Ini pun dipanggil random experiment. Lambung je coin, kita ada dua kemungkinan, head ataupun tail. Okay? Kemudian kadang-kadang kita lambung juga dadu, kan? Okay, ni istilah dia. Kalau satu dadu, a die kita panggil, a die, D-I-E. Kalau lebih daripada satu kita panggil dice. Itu dari segi istilah je. Bila kita lambung dadu, jadi kita akan dapat outcome dia adalah semua kemungkinan yang kita akan dapat. Boleh tak kita dapat nombor 7? Nombor 8 boleh tak? Tapi kita akan dapat nombor antara 1 hingga 6. Sebab kita lambung dadu, nombor dia 1 hingga 6. Jadi outcome tu adalah senarai kemungkinan semua yang kita akan dapat. Itu dipanggil outcome tu. Maksudnya mungkin 1, kita lambung kita lambung sekali, takkan kita akan dapat lambung sekali 6 kita akan dapat. Kita akan tengok nombor 1, 2 atau sampai 6. Okey. Jadi sama ada dia syarat dia random experiment ni dia mesti at least mesti 2. Yang macam ni lah. Kita lambung coin 2, tapi kalau dice kita akan dapat 6. Okey, kemudian kita tengok dulu istilah sample space. Bila kita belajar probability, dia mesti ada istilah sample space. Sample space ni adalah set. Yang tadi outcome tadi senarai kemungkinan yang kita dapat, nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 6, kan? Itu dia panggil outcome. Sample space ni kita ambil daripada outcome, tapi kita buat dalam bentuk simbol set. Simbol set. Nanti kita tengok contoh. Okey, ni outcome ni. Kita tengok contoh. Contoh. Okey. Kemudian event. Okey, event ni istilah yang berikutnya event. Event ni maksud dia kita dah ada outcome tadi, nombor 1 hingga nombor 6. Kan? Itu outcome, semua kemungkinan. Tapi bila event ni, outcome tu kita letakkan syarat tambahan. Itu dipanggil event. Katakan kita dah dapat outcome, lambung dadu mesti 1 hingga 6. Tapi bila saya letakkan syarat, katakan saya nak nombor genap dia, apa kemungkinan kita akan dapat? Kalau nombor genap 2, 4, 6. 8 boleh tak? Tak boleh, kan? So 2, 4, 6. 2, 4, 6 ni maksud dia tadi outcome tadi 1 hingga 6. Maka 2, 4, 6 tu dipanggil event. Event ni adalah sebahagian daripada outcome. Maksud dia outcome yang kita letakkan syarat tambahan. Okay? Jadi event ni adalah sebahagian daripada outcome. Nanti kita tengok contoh. Ni kamu boleh tengok nota, kan? Ni nampak tadi saya dah
Sebut tadi, kalau satu dadu, a die. Satu. Kalau lebih daripada satu, dice. Okay. Soalan dia kita lambung dadu. Kemudian soalan yang pertama, identify the basic outcome. Maksudnya kita nak senaraikan outcome yang kita akan dapat berapa. Yang tadi lah. Nombor 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian soalan berikutnya, kita nak sample space. Nampak? Sample space. Sample space ni dia sama dengan outcome. Sama. Cuma cara penulisan kita. Dia mesti ada simbol set. Okay. So outcome tadi senarai kemungkinan yang kita dapat. Tapi penulisan dia nombor yang kita dapat dah 1, 2 sampai 6. Okay. Tapi kalau sample space dia adalah set. So beza dia adalah kita buat dalam bentuk penulisan set. Okay. So kena tahu bezakan outcome dengan sample space. Okey, kemudian event nampak? Event. Kalau kat sini kita ambil contoh getting odd numbers. Maksudnya kita dah ada outcome, tapi bila kita letakkan syarat tambahan, contoh macam kat sini. Kita letakkan syarat odd numbers. Maka daripada 1 hingga 6, odd numbers dia adalah 1, 3, 5. Kan? So yang ini dia panggil event. Sebab kita ambil daripada outcome tapi letakkan syarat tambahan. Itu dia panggil event. Boleh? Okay, ini istilah outcome, sample space, kemudian event. Okey, dan kita nampak rupanya event ni adalah subset kepada sample space. Event ni adalah subset kepada sample space. Jadi kalau kita nak senaraikan event, mesti dalam bentuk set juga. Okey. Okey, kemudian kita akan tengok beberapa peraturan probability. Ini kita ulang balik masa di sekolah. Paling tinggi nilai probability mesti 1. Paling rendah mesti 0. So kena ingat. Jadi kalau kita buat pengiraan, kita dapat negatif 1.2. Salah tu. Dia sebab probability ni paling kurang 0. Paling tinggi 1. Jadi kalau kita kira dapat 1.3. Salah lah. Mungkin kita adalah yang kita salah kira. Sebab nilai paling tinggi probability adalah 1. Okay. Kemudian biasanya kalau kita belajar di sekolah, formula untuk probability adalah, katakan kita nak cari probability of event A. A ni adalah event. Ingat, event tu adalah subset kepada sample space. Formula dia adalah number of event A divided by number of sample space. Ini yang kita kena tengok tadi, istilah sample space. Ingat, sample space itu adalah set semua kemungkinan. Yang ini bergantung kepada soalan. Okay, so ini sama dengan kita belajar di sekolah. Formula dia adalah NA over NS. Okay, so ingat, syarat yang pertama, probability yang pertama adalah nilai paling rendah 0, paling tinggi 1. Okay, ini yang tadi formula yang saya sebut tadi. Okay, kalau nilai dia hampir kepada 1, katakan kita ambil contoh katakan event tu keberangkalan hujan pada petang ni adalah 0.9. Besar kemungkinan hujan ke tak hujan? Probability untuk hujan pada petang ni adalah 0.9. Hujan kan? Tapi kalau probability hujan petang ni adalah 0.1. Sebab dia hampir kepada 0 kan? Jadi besar kemungkinan dia adalah tidak berlaku lah peristiwa hujan tu. Okay? So kita akan rujuk kepada dia hampir kepada mana? 1 ke ataupun 0. Kalau 0 maka besar kemungkinan tak akan berlaku. Okay? Kemudian kita akan nampak A prime. A prime yang macam ni lah. Ni kalau kita nak senang rujuk, kita boleh refer pada Venn diagram. Kalau kita belajar Venn diagram, kita ada satu set, katakan A kan, maka A prime tu ada di luar lah. Kan? A prime ada di luar. Tapi kalau kita bincang probability, nilai probability maksimum adalah 1. Kita ingat tadi, nilai probability paling tinggi adalah 1. Jadi kita boleh ambil 1 tolak dengan kawasan A ni. Itu yang formula dia, 1 tolak PA dapatlah A prime. Okay? So kita boleh gunakan formula yang ni lah kalau nak cari A prime. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini sama juga, kita lambung dadu.
Kemudian ini sekarang ni kita nak terus cari nilai probability. Ingat kita akan gunakan formula probability of event A equals to NA over NS. Yang A ni, event A ni bergantung kepada soalan. Katakan yang pertama ni kita bincang A adalah event getting an even number. Maksudnya kita dapat even number. Okey, jadi kalau kita senaraikan nombor dia. Apa nombor tadi? Kalau kita refer pada die ni 24 246. Dia takkan dapat 8 walaupun 8 tu adalah even number. Okay, so berapa bilangan dia? 3. So number of event A itu adalah 3. Kemudian kita perlukan number of sample space. Kalau kita lambung dadu, berapa bilangan semua kemungkinan kita ada? 6 lah, sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6. So NS adalah semua nombor dia, bilangan dia 6. Maka probability of event A equals to 3 bagi 6. Kalau kita berhenti di sini, ini baru markah kaedah. Nanti pastikan mesti berhenti pada 1/2. Baru dapat 2 markah. Okay? Sama juga macam UPS tu. Ada yang tinggalkan jawapan dalam bentuk set 9. Dari segi kaedah tu adalah, tapi sebenarnya nilai dia berapa? 3 lah patutnya. Kena berhenti sampai 3 baru dapat markah penuh. Sama ini. Yang 3/6 ni kaedah. Tapi jawapan akhir dia bukan 3/6, 1/2. Okey. Okey, kemudian untuk soalan B pun sama. Okey, soalan B pun sama. Katakan soalan B biasa ni kita bezakan dengan cara katakan let B is event. Kita pilih getting at odd number. Ni sama tadi lah. So 3, 4, 6. So bilangan dia adalah 3. Jadi kalau kita nak cari probability, kita ambil bilangan event kita berapa? 3. 3 daripada jumlah semua 6. Jadi jawapan dia 3/6 sama dengan 1/2. Boleh? Dan seterusnya. Okey. Untuk soalan yang C ni pula, ini pun dipanggil event juga. Sebab kita ada outcome tapi diletakkan syarat tambahan. Maksudnya syarat dia adalah a number bigger than 4. Maksudnya daripada 1 hingga 6 tu letakkan syarat lebih daripada 4. Maksudnya 5 dan 6. So C ni boleh dipanggil sebagai event. Okay. So kalau kita nak cari nilai probability dia 2/6. Jadi jawapan dia 1/3. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, ini yang mudah lah. Okey. Nanti kita akan jumpa soalan find the probability A and B. Ataupun find the probability A or B. Jadi kena ingatlah. Ini tarifan je. Kalau A and B ni maksud dia macam tu lah. Kan? Maksud dia A and B ni maksud dia dua-dua mesti ada. A and B dua-dua mesti ada. Jadi kalau N maksud dia ingat intersection. Kalau N intersection, kalau O union. Sama yang kita belajar sebelum ni. Kalau nampak je perkataan N intersection. Kalau nampak O union. Okey. Okey, kalau union ni dia ada beberapa maksud Okay, kalau union A union B ataupun A or B ni dia ada dua maksud. Yang pertama A or B. Maksud dia A atau B. Satu lagi maksud adalah A and B. So dia ada dua maksud. A or B ni maksud dia A saja ataupun B saja ataupun A and B. Dua-dua berlaku. Okey, yang ini nanti kamu ingatlah formula ni. Formula ni. Kalau kita terlupa, kita boleh tengok A union B ni saya boleh dapat dengan cara kalau saya ambil PA, ni PA ni. Kemudian kita ambil tambah dengan PB. Maksud dia ada dua kawasan, ada satu kawasan yang kita kira dua kali. Betul tak? Kalau saya ambil ni satu.
Kemudian saya ambil ni, dah 2 kali kan ni. Dah 2 kali. Jadi kalau kita nak dapatkan union, kita mesti tolak dengan persilangan. Kalau tak tolak, maksudnya kita dah ambil 2 kali kawasan ni. So kita akan ambil PA tambah PB, tetapi kena tolak balik dengan satu persilangan A and B. So yang ni kamu hafal. Bila soalan kata find probability A or B, masa gunakan formula. Kalau katakan soalan nak cari N, maka terbalikkan je. Yang ni pergi ke depan, union ni pergi ke belakang. Kalau katakan soalan nak cari intersection, jadi kamu hafal satu formula je. Hafal yang untuk union je. Kalau intersection, terbalikkan. Tengok contoh. Okey, yang ini kita buat, kita ada die satu. Dan ingat kemungkinan dia adalah nombor 1 sehingga 6. Kalau coin sama ada head ataupun tail. Coin. Di lambung bersama. Okey, soalan dia find the probability that we get. Okey, maksud dia kita lambung 2 ni. Tapi syarat dia mesti dapat head 1. Okey, jadi kalau macam ni kan, kita lebih mudah gambarkan dengan cara ni. Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan probability, kita step yang pertama mesti cari NS. Number of sample space. Jadi kemungkinan dia kita akan dapat mungkin kalau kita lambung. Kalau kita lambung kan. Kemungkinan dia kalau saya nak tulis lah. Kalau saya nak tulis. Okay, kalau saya nak tulis, ini kemungkinan dia mungkin dapat, kalau die ni kita dapat nombor 1. Dan daripada coin ni saya dapat head. Ini kemungkinan yang pertama lah. Mungkin kemungkinan yang kedua saya akan dapat nombor 1. Ataupun coin dapat tail. Ini semua kemungkinan ni. Kalau point ni maksud dia saya akan dapat nombor 6. Kemudian coin saya dapat tail. Okay. Jadi number of sample space kita kira lah berapa ni. Kita akan dapat ini ada 6, bawah pun 6. So jumlah dia 12. Jadi kalau kita nak dapatkan gambaran mudah, terus kita buat dalam bentuk graf macam ni. Terus number of sample space adalah 12. Okay. Okay, kita nak jawab soalan yang pertama. Jadi kita setkan. Tekan let A, event of getting a head. Okay, maksud dia tak kisah, yang penting mesti dapat head. Jadi kalau kita kira berapa bilangan dia, kita nak cari number of event A. So kita tengoklah. Kalau katakan kita fokuskan ni. So yang ni kita boleh ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tak kemungkinan lain? Ada tak? Boleh tak kita ambil point dia ni? Tak boleh kan, sebab syarat dia mesti dapat head kan. So bilangan ni berapa? 6. Jadi bila kita nak jawab soalan, kita akan ambil 6/12. Kan nilai probability, so PA equals to 6/12. So jawapan dia adalah 1/2. Okay, lebih mudah kita guna cara graf. Okay, 6/12. Kemudian untuk soalan B pula. Okay, soalan B kita nak apa? Getting a number greater than 2. Maknanya kita ada satu lagi event. Tapi event ni adalah syarat yang lain pula. Katakan biasanya kita akan labelkan, kalau soalan B kita gunakan event tu, kita label B. Okey, jadi kita tengoklah berapa bilangan. Syarat dia mesti number greater than 2. So kita rujuk balik. Ni kalau kita rujuk balik, greater than 2. So berapa bilangan dia? Greater than 2. Maksud dia, kalau saya fikirkan ini, yang pertama ni. Ni. Boleh? Greater than 2 termasuk tak 2? Oh, tak masuk. So kita akan ambil ni bermula pada 3,
4, 5, 6. Ini maksud dia adalah 3 head, 1. Kemudian kita akan ambil 4 dan seterusnya lah. Kalau ikut sini kita baru ada 4. Titik yang ni boleh tak kita ambil ni? Masih ikut syarat kan? Walaupun kita dapat tail, tapi syarat dia bukan sebut head ataupun tail. So yang ni pun kita boleh ambil syarat ni. Okay, jadi berapa jumlah dia? Number of event B. Kita akan dapat 8. Okay. Jadi kalau kita tengok balik, kita guna 8 per 12. 12 itu adalah semua kemungkinan ni. Semua kemungkinan. Jadi pastikan jawapan dia 2 per 3. Okay. Kemudian kita tengok pula soalan C pula. Okay, soalan C tadi disebut a head. Kemudian dia ada perkataan N. Maknanya kita akan lihat dua-dua mesti ada. Maksudnya syarat yang pertama head. Kemudian syarat yang kedua number greater than 2. Maksudnya dua-dua syarat ni mesti kita akan tengok serentak. Jadi kita akan tengok dia punya sama dia nak gunakan formula ataupun kita refer pada gambar ajar tadi. Head and number greater than 2. So kalau kita refer ni, syarat yang pertama head tapi dia ada number greater than 2. Maksudnya inilah. Ini 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang saya cross ni, maksudnya dia ada dua-dua syarat. Yang pertama head and. Satu lagi greater than 2. So bilangan ni ada berapa? 4 daripada 12. Okay. So kita dapat 4 daripada 12. So jawapan dia 1 per 3. Okay. Jadi nilai probability ni dia bergantung pada soalan. Jadi event tu akan dinyatakan dalam soalan. Okey, kemudian soalan D pula. Dia nak probability, dia guna or pula. Kalau or ni maksudnya salah satu. Maksudnya bukan kita akan tengok dua-dua syarat tu mesti ada. Salah satu. Okay. Jadi kita boleh tengok balik gambar ajar ni. Okey, yang pertama kita tengok dulu yang pertama ahead. Maksud dia kita akan ambil lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu syarat yang pertama. Or kita tengok pula a number greater than 2. A number greater than 2. A number greater than 2. Okey, maksud dia yang ni lah. Ni 1, 2, 3, 4. Okey. Itu satu kan. Kemudian yang di atas ni boleh tak kita ambil? Kalau kita guna syarat a number greater than 2. Boleh juga kan? So ni boleh 1, 2, 3, 4. Kan? Jadi ada kita nampak ada 4 poin ni yang dia berkongsi kan. Dua-dua syarat dia ada. Maksud dia kita kira sekali je. So sekarang ni yang kita kira adalah mana tadi? Okey ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? Tadi kita gunakan syarat yang pertama head. Maksud dia semua ni. So ada berapa? Ada 6 kemungkinan. Betul? Kemudian bila saya guna syarat a number greater than 2. Maksud dia ini adalah greater than 2 3, 4, 5, 6. Tapi yang di atas pun boleh ambil juga. Okey, jadi yang berkongsi ni, yang dua-dua ada ni kita kira sekali je. So kita ada 6 tambah 4, 10. Jadi bilangan dia adalah 10. So dapatlah 10 per 12. Ini kalau kita buat terus. Tetapi kalau kita nak guna formula, kan tadi kita dah belajar tadi. Formula A union B. Kan ada formula dah. Boleh juga guna cara ni. Okay. So terpulanglah. Okay. Jadi kita kena tahulah yang A ni event, kita dapat head. So kena kira lah. Ni kena kira.
Kemudian PB ni maksudnya event yang kedua ni. A number greater than 2. Kemudian kita tolak dengan, kita cari pula head and a number greater than 2. Okay? Jadi kita ada dua kaedah. Tapi untuk soalan ni lebih sesuai guna kaedah yang pertama tadi. Okay? Saya tak payah kita cari PA berapa, PB berapa. Lebih mudah guna yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, kalau jumpa soalan yang ni, ini lebih sesuai guna formula. Kalau jumpa soalan ni. Okey, kita dah diberi probability of event A, dah ada. B pun ada. Kemudian kita ada formula A union B. Nilai dia 3/5. Soalan dia find A intercept B. Okey, tadi kita dah sebut tadi, kalau kita hafal formula, kita hafal yang ni. Union PA plus PB, kemudian subtract to PA intercept B. Kita hafal yang ni. Tapi bila soalan ubah, dia nak yang belakang ni. Okay, dia nak yang ni. Maka kita ubah je formula, yang ni pergi ke depan, yang union pergi ke belakang. So macam ni lah. Okay. Asalnya formula kita yang ni. So tukar tempat dia dengan intersection. Jadi kita ganti je, PA dah ada, PB pun ada, union pun ada juga. So kita akan dapat 7/25. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, lebih sesuai guna formula. Okey, kita tengok istilah mutually exclusive event. Ini pun dalam exam selalu keluar ni. Dalam exam ataupun dalam soalan tugasan ni. Mutually exclusive event. Dia maksud dia, kita ada dua event, tapi dia tak boleh berlaku serentak dalam masa yang sama. Contoh sekarang ni kamu ada kelas matematik sekarang ni. Kemudian peristiwa yang pertama, kamu ada kelas matematik sekarang. Peristiwa yang kedua, kamu ada kelas sains komputer, contoh. Boleh tak dua event tu berlaku serentak? Maksudnya sains komputer tu kelas dia adalah DKK 4, contoh. Matematik DKK 1. Jadi dua peristiwa tu boleh tak berlaku serentak? Maksudnya kamu boleh tak berada pada dua tempat dalam satu masa? Itu contoh mutually exclusive event. Kita ada dua event, tapi dia tak boleh berlaku serentak. Jadi kalau kita nak gambarkan dalam bentuk Venn diagram, yang ni lah. Dia terpisah. Dia takkan bersilang. Contoh lain, mungkin peristiwa yang pertama, kamu ada kelas matematik sekarang di KK1. Itu event yang pertama. Event yang kedua, kamu tidur di dewan kelas, di dewan kuliah. Ada kemungkinan tak A and B itu akan bersilang? Ada kemungkinan. Yang pertama, kamu ada kuliah sekarang di KK1. Peristiwa yang kedua, kamu tidur di dewan kuliah di KK1. Ada kemungkinan tak dia akan bersilang? Ada kan? Jadi itu adalah contoh, bukan mutually exclusive event. Maksudnya, kemungkinan peristiwa A dan B itu dia akan bersilang. Kalau bersilang je, itu tidak dipanggil sebagai mutually exclusive event. Okey, jadi dua peristiwa tak boleh berlaku serentak. Okey, di segi tarifan, kalau kamu nak senang ingat, kamu tengok je Venn diagram, dia mesti terpisah. Dia terpisah. Soalan nanti dia akan suruh tunjukkan. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita nak show, kalau kita nak show A and B are mutually exclusive event. Ini soalan selalu suruh tunjukkan mutually exclusive event. Exclusive event. Okey, kalau kita nak show ni, kita ada dua kaedah. Yang pertama, kamu tunjukkan intersection dia. Nilai dia mesti kosong. Atau kamu boleh gunakan formula yang kita belajar tadi. Probability A union B. Sepatutnya formula dia ada panjang. PA plus PB subtract to PA intercept B. Tapi kalau kita nak show ni, kita hanya tunjukkan dia akan dapat PA tambah PB. Macam ni lah. Okay. Jadi kalau kita nak show A and B exclusive event, maka kita tunjukkan sama ada pilih yang pertama, tunjukkan nilai probability intersection tu mesti kosong. Sebab dia tak bersilang. Ataupun kita boleh gunakan kaedah yang kedua. Kita gunakan union, tapi kita akan ambil PA tambah PB saja. Okay.
Jadi formula ni dia akan jadi mudah kalau soalan tersebut A and B are exclusive event. Okay? So ingat ni. Ni biasa dalam soalan dia akan tanya ni, suruh show. Okay, jadi kita akan pilih sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Okay dah. Okay, ni dalam kamunya tak ada. Contoh yang kelima. Okay, kita dah beri table. Okay, ini kamu boleh salin lah. Ini rasanya tak ada kaitan ni. Ini contoh yang ni dia hanya menggunakan formula yang tadi je. Kamu hanya gunakan formula PA equals to NA over NS. Macam tu lah. NS ni jumlah. Daripada table tadi kamu jumlahkan berapa orang. Ini jumlahkan dia. Kemudian yang event bergantung kepada soalan. Okay, ini kamu salin je ni. Saya nak teruskan contoh yang lain. Okey, dah salin. Okay, ataupun kamu mau snap lah, snap. Okey dah. Ni kamu punya nota ada tak ni? Oh ada, okey. Saya nak tengok contoh yang ke-6. Okey, macam ni lah. Nanti dalam soalan nanti dia soalan akan tanya macam ni. Macam ni kan. Okay, dia beri event A and B, kemudian nilai probability, kemudian kita ada A union B, ada prime dekat sini. Okey, soalan dia are A and B mutually exclusive. Okey, jadi ingat balik, kalau kita nak show A and B mutually exclusive, kita boleh pilih sama ada pilih intersection ni dia mesti sama dengan kosong. Jadi kamu pilih mana kamu nak gunakan. Ataupun kita boleh gunakan cara yang kedua. Bila kita ambil union, formula dia akan jadi mudah. Hanya PA tambah PB je. Okay. Okay, jadi sekarang ni yang ni lah kamu bagaimana nak gunakan maklumat ni. Okey. Seloknya bila kita jumpa maklumat ada prime kan, seloknya kita akan tukar formula, jangan ada prime. Katakan saya ada, ini kita andaikan dia bersilang lah. Kita andaikan dia bersilang. Okey, sekarang A union B. A union B. A union B ni adalah yang ni lah. Tapi kalau prime, yang di luar ni kan. Kan? Ini adalah nilai dia 1/4. Ini nilai dia 1/4. Okey, jadi kalau kita nak ubah formula, maka probability A union B ada prime. Maksudnya yang melori ni lah. Kalau saya ambil nilai semua sekali, nilai probability, berapa nilai dia? Nilai semua ni 1. So ambil 1 tolak dengan union. Sama tak maksud dia? Sama lah kan? Ni maksud dia sama dengan pasal melori. Cuma saya ubah formula supaya jangan ada prime. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh tukar tempat. Sebab tujuan dia adalah supaya kita nak dapatkan A union B ni berapa. So kita tukar je lah. Okey. Ni nilai dia adalah berapa tadi? 1/4.
Ni nilai 1/4, ni 1/4 sama dengan 1 tolak. Kita sebenarnya nak cari A union B. Dapatlah jawapan dia 3/4. Okey? 3/4. Okey, jadi untuk yang ni, saya gunakan, saya nak show tapi saya gunakan syarat yang pertama. Saya nak tunjukkan adakah A intercept B ni sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, maka kesimpulan dia adalah A and B are mutually exclusive. Ini tujuan dia. Saya guna yang pertama. So, kita gunakan, tujuan ni saya nak cari A intercept B tu berapa. Okay. So, kita boleh guna ni. Ataupun daripada awal ni kamu ubah. Ini pergi ke depan, union ni pergi ke belakang. Kita tengok berapa nilai intersection. Dapat tak kosong? A intercept B. Tak dapat kan? Okey, maksud dia kita punya target sepatutnya equal to 0 tapi not equal to 0. Okey, maka terus kita buat kesimpulan not mutually exclusive. Dia kalau equal to 0 baru kita ambil A and B are mutually exclusive. Okay, ini saya guna syarat yang pertama. Intersection tu kita show mesti sama dengan kosong kalau mutually exclusive. Sekarang tak sama, jadi not mutually exclusive. Ini kaedah yang pertama. Ataupun kita boleh guna kaedah yang kedua. Kita nak tunjukkan union. Kalau kita nak buat kaedah yang kedua, kita nak show dengan cara PA union B, dia mesti sama dengan PA tambah PB. Ini kalau saya nak guna cara yang kedua, boleh juga. Macam ni. Saya nak tunjukkan sepatutnya A union B ni mesti sama dengan PA tambah PB. Jadi kita tengok tadi, kita kira union ni kita kira dapat 3/4 yang kita guna formula tadi. Yang ini sama dengan 1 tolak PA union B prime. Saya guna yang ni, maka dapatlah 3/4. Itu yang A union B. Kemudian, kita tengok pula, kalau kita ambil hasil tambah 2 ni, rupanya nilai hasil tambah 2 ni, rupanya 13/12. Hasil tambah 2 nilai. Sebab dalam soalan dah bagi tahu PA adalah setengah. PB adalah 7/12. Rupanya tak sama. Dia sepatutnya mesti sama. Sepatutnya kalau ikut syarat kedua, dia mesti sama sepatutnya. Union ni, dia mesti sama dengan PA tambah PB. Tapi kita tengok nilai union tak sama dengan nilai PA tambah PB. Ini sepatutnya kamu kena. Kan? Saya buat dulu sebelah kiri satu. Kemudian tengok sebelah kanan. Kemudian kita buat kesimpulan rupanya 1 tak sama dengan 2. Okay. Maka kita boleh buat kesimpulan sama macam tadi. Jadi kalau kita nak show, kita buat nak pilih kaedah pertama ke nak guna kaedah yang kedua. Pilih. Conditional probability. Bersyarat. Di sekolah tak belajar kan? Okay. Conditional probability. Okay. Biasanya kita akan gunakan dalam bentuk tree diagram. Okay. Macam tadi lah kita lambung apa tadi? Coin kan? Okay, katakan saya lambung coin. Jadi kita akan pecah dua. A prime. Kemudian kita kena ingat, kalau katakan probability, ni satu ranting ni, kalau katakan ini event A kan,
satu ranting ni katakan event A adalah 1/4. Ni contohnya ni. 1/4. Maka ranting yang berikutnya dia mesti dapat 3/4. Sebab semua ranting ni dia mesti nilai dia 1. Jadi kalau nilai probability PA itu 1/4, maka A prime tu adalah 3/4. Okey. Kemudian yang kedua ni, ini event kita yang kedua. Tadi katakan saya lambung coin dapat head ataupun tails. Kan, head ataupun tails. Kita pecah dua. Tapi kalau katakan event B tu kita lambung dadu kan. So kita akan ada berapa kemungkinan? 6. Jadi kamu kena pecah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pecah 6. Okey, nanti kita tengok contohlah. Okey, jadi ranting yang pertama ni kita boleh wakilkan dengan PA. Tetapi untuk yang dekat sini, kamu tak boleh tulis ini adalah PB. Ni, nilai yang kat sini, kamu tak boleh tulis PB. Walaupun kita nampak ini macam PB ni. Tapi kita kena tulis PB, P, probability B after A. Ini yang dia panggil conditional probability ni. Kita akan dapat keberangkalan B, tapi disebabkan A telah berlaku. Maksudnya, event B after A. Okay. Jadi, kalau ranting kat sini, kalau kat sini okey lah, kita terus ambil PA. Sebab dia je. Tapi kalau kat sini, ni maksud dia probability B. Tapi tak boleh gunakan B prime je. After A. Ini yang dibincangkan ni, conditional probability. Sama dengan ni. B ni berlaku selepas A prime. Jadi kamu jangan ubah pula. PA prime kemudian ada slash B. Salah lah. Sebab kita akan tulis, sekarang kita tengah berada kat mana? B. Kalau B, B lah. So sebenarnya PB. Tapi after A prime. Okay. Yang ni pun sama. B prime sebenarnya. Tapi after A prime. Okay. So ranting yang kedua ni, ini adalah conditional probability. Sebab event B tu, kita nak cari keberangkalan dia, probability dia. Tapi selepas berlakunya event yang pertama. Jadi kesimpulan dia, kalau kita gunakan penulisan A/B. Okay. A/B. Maksud dia, peristiwa yang berlaku dulu adalah B dulu. Baru A. Okay. Kalau kita tulis A/B, maksud dia event B berlaku dulu. Kita nak cari probability of event A. Kemudian, kalau kita nak tahu conditional probability soalan tu dia mesti guna syarat, dia guna perkataan given. Kalau nampak je perkataan given, itu adalah conditional probability. Kadang-kadang soalan dia guna perkataan if. Okay. So dalam soalan nanti kita tengok, ada tak dia guna perkataan given. Kalau given, slash. Kalau ada guna perkataan if, slash juga. Kalau dia guna perkataan after, sama juga. Okay. Tapi biasa dia akan guna given ataupun if. Okey. Kemudian kalau kita baca satu ranting ni kan. Ini adalah A intersect B. Maksud dia kalau kita ambil A and B, ini dia panggil outcome ni. Kemungkinan ada. Satu ranting ni adalah A and B. Ranting yang kedua A and B prime. A and B prime. Sama juga rantingan ni. A prime and B. Dan seterusnya. Okey. Nanti kita tengok contoh bagaimana nak buat tree diagram. Okey, kemudian conditional probability ni dia ada formula dia. Dalam kamu punya table dia kan. Kamu tengok yang sebelah kanan tu. Ada formula dia kan. Kamu hafal yang satu ni je. Kalau kita nak cari find the probability A given B. Tengah soalan kata tu kan. Maka gunakan formula ni. A intersect B divided by PB. A intersect B divided by PB. Okay. Ni maksud dia. The probability of A given B. Kalau jumpa perkataan ni,
A, event A given B. Maka maksud dia A/B. Cara kita nak kira, dia ada formula dia. Yang ni. Ni formula ni kena ingat lah. Berbeza dengan kalau kita nak cari probability untuk event A. Kita akan gunakan NA over NS. Ni kalau yang kita belajar tadi. Tapi kalau kita nak cari A given B, formula dia dah jadi lain. A intersect B divided by PB. Jadi kalau saya tukar B given A, maka formula dia apa? Probability. Kalau B given A, B intersect A divided by PB. PB ke PA? So tengok pattern dia. Ini intersect. Tapi di bawah ni adalah B. Bawah dia B. Kemudian yang ini kadang-kadang kita boleh guna. Sama tak kalau saya ubah A intersect B? Sama tak dengan yang sebelah kiri tu? Sama ke berbeza? B intersect A sama tak dengan A intersect B? Sama kan? Dia macam darab lah. 3 darab 4. Sama tak 4 darab 3? Sama lah. Cuma dia tukar tempat je kan? Sama juga untuk intersection. Kadang-kadang soalan dia bagi yang ni. Tapi dalam formula kita B intersect A sebenarnya sama. Kita boleh gunakan nilai yang sama. Okay.